Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang kita hormati para pecinta ilmu, para penonton, tak kiralah di mana saja berada, sama ada di tanah air maupun di perantauan, sama ada di Singapura, di negara Brunei Darussalam, di Indonesia, di Thailand. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 3 hari bulan Jun tahun 2020 bersamaan 11 Syawal tahun 1441, kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international, dan tanpa kita sedari, khususnya kita di Malaysia, hari ini genap 77 hari ataupun tepatnya 2 bulan 16 hari kita dah berada dalam tempoh kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan hari ini juga kita berada pada hari yang ke-21 dalam fasa 5 PKPB yang telah pun bermula pada 13 Mei yang lalu hinggalah 9 Jun tahun 2020 nanti, mana ada lebih kurang lagi 6 hari. Tahniah diucapkan kepada rakan-rakan kita di Singapura. Hari ini mereka adalah second day of phase 1 post circuit breaker. Mereka dah pun menamatkan CB ataupun circuit breaker. Tapi bagi kita di Malaysia ada lagi 6 hari untuk berhadapan dengan PKPB ini. Dan Alhamdulillah, setelah 2 bulan 16 hari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama sehingga keempat dan disusuli dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini, kita dapat melihat trend jumlah kes aktif COVID-19 semakin menurun, dan pencapaian ini adalah hasil daripada kepatuhan orang ramai kepada SOP, prosedur operasi standard yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP dan PKPB, dan wajarlah kepatuhan ini terus dikekalkan demi memastikan kita kembali dapat melakukan perkara-perkara yang sudah lama kita tak dapat lakukan secara rutin. Antara yang ditunggu-tunggu adalah solat di masjid, yang mana sekarang ada beberapa buah masjid telah mengadakan inisiatif untuk membuka kembali pintu-pintu masjid mereka kepada masyarakat awam. Namun perkara ini tak dapat nak diadakan sekiranya orang ramai tidak dapat patuh dan menghormati SOP yang telah ditetapkan. Bagi kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, kita diberikan kebenaran untuk membuka peluang kepada jemaah awam melaksanakan solat Jumaat di masjid kita dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Justru kita mengambil kesempatan untuk memaklumkan bagi pelaksanaan solat Jumaat pada Jumaat ini, iaitu 5 hari bulan Jun tahun 2020, bolehlah membuat permohonan bermula tengah hari ini, iaitu 3 Jun 2020 jam 12 tengah hari, iaitu dibuat secara atas talian ataupun online untuk semua sehinggalah kota yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa telah pun penuh. Jadi cara-cara untuk mohon adalah boleh lungsuri laman sesawang www.moveon.my pada jam 12 tengah hari nanti, klik pada butang tempah, penuhkan maklumat diri yang betul, nama penuh, mengikut kad pengenalan, jangan pakai nama badang ke nama panglima itu ini. Kemudian nombor telefon untuk kita hubungi, dan masukkan sekali email supaya pihak pentadbir boleh reply kembali status permohonan sama ada diterima ataupun tidak. Maklumat diri ini sangat penting kerana andai kata moga dijauhkan Allah Ta'ala
Andai kata berlaku sebarang kluster baru, maka kita dapat menghubungi balik pihak-pihak yang telah pun bertandang ke masjid untuk melakukan ibadah. Sebab itu boleh pilih tarikh untuk minggu ini 5 hari bulan 6 tahun 2020. Klik pada premis, akan keluar beberapa premis yang telah diberikan kebenaran oleh pihak berkuasa. Maka pilih Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, nombor 1 Jalan Masjid Kuantan, dan pilih slot masa, iaitu antara jam 12 hingga 12.45 sahaja. Cuma kepada bakal-bakal jemaah kita nasihatkan, yang kita minta dan kita pohon pertama sekali, minta betul-betul sihat. Sihat sebenarnya sihat, iaitu melepasi ujian pengesanan suhu badan di bawah 37.5 ke bawah, kerana kita harap tidak membawa jangkitan kepada orang lain, ataupun kalau orang itu lemah imuniti badannya, maka boleh pula menerima masalah daripada orang lain. Dan kita hanya membuka tawaran ini kepada jemaah yang berusia 15 hingga 70 tahun saja. Kurang daripada 15 atau lebih pada 70 tahun tidak dibenarkan. Dan warga negara asing juga tidak dibenarkan buat masa ini. Dan kepada jemaah yang telah lulus permohonan pada jam 12 tengah hari ini, wajib hadir pada waktu yang ditetapkan, iaitu jam 12 hingga 12.45 sahaja. Jam 12.45, tepat tengah hari 12.45, kita akan tutup pintu dan wajib memakai beberapa alat-alat pelindung diri seperti pelitup muka. Kita minta juga wajib membawa sejadah sendiri, dan wajib juga membawa plastik ataupun beg untuk menyimpan slipper ataupun kasut. Dan jemaah diminta untuk siap-siap berwuduk daripada tempat masing-masing, sama ada pejabat ataupun rumah, kerana di masjid kami masih belum diberi kebenaran untuk membuka tempat wuduk dan juga tandas. Mudah-mudahan dengan panduan ini sedikit sebanyak boleh memberi panduan kepada saudara-saudari sekalian. Boleh muat turun aplikasi Pahanggo untuk pengesahan pendaftaran hari Jumaat nanti. Boleh di-download, muat turun di Play Store ataupun App Store. Ini maklumat untuk Jumaat pada minggu ini. Baik, kita kembali menyambung bab tanda-tanda kiamat. Kita masih menggunakan pakai buku ataupun tesis master daripada Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil, yang telah membuat satu kajian sarjana bertajuk Asyratus Sa'ah, dan beliau telah mengumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, ada 8 hadis berkaitan tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan 20 Mei yang lalu sebelum raya, kita sempat bahaskan perkara yang ketiga, fasal yang ketujuh, iaitu terbitnya matahari dari barat. Iaitu perkara ketiga, iman dan taubat tidak diterima sesudah terbitnya matahari daripada barat. Muka surat 314. Dan hari ini kita akan sambung fasal ke-8, iaitu keluarnya binatang dari perut bumi. Muka surat 320. Bagi yang ada kitab, ya. Fasal ke-8, keluarnya binatang dari perut bumi. Keluarnya binatang dari perut bumi pada akhir zaman, yang merupakan tanda telah dekatnya hari kiamat, adalah didasarkan pada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pertama, dalil-dalil kemunculannya. Ini dalil daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh pada mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Kata Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kemunculan sejenis binatang. Maka perkara ini terjadi ketika manusia sudah pun rosak, manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan mereka menggantikan agama ini dengan sesuatu yang lain. Ketika itulah Allah akan mengeluarkan sejenis binatang daripada dalam bumi kepada mereka, dan dia akan berbicara dengan manusia tentang kerosakan-kerosakan yang manusia telah lakukan. Dalam mengulas ayat ini, para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan waqa'al qawlu alaihim, iaitu perkataan telah pun jatuh kepada mereka, maksudnya adalah telah pasti ancaman ke atas mereka.
kerana perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan pelanggaran, kederhakaan, penyimpangan, penyelewengan, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau memikirkan dan merenungnya, tidak mau melaksanakan hukum hakamnya, bergelumang dengan maksiat dan tidak mau lagi diberi nasihat dan tidak menghirau segala macam peringatan. Dalam kitab At-Tazkirah muka surat 697 dicatatkan, yang dimaksudkan dalam surah An-Naml ayat 82 adalah apabila keadaan mereka sudah demikian, iaitu penderhakaan dan pelbagai lagi, maka kami keluarkan, iaitu Allah keluarkan kepada mereka sejenis binatang melata daripada bumi yang akan berkata-kata kepada mereka, iaitu binatang yang boleh berfikir dan bercakap, supaya manusia mengetahui bahawa itu adalah petanda yang datang direct daripada Allah. Dalam tafsir At-Tabari ada catatan daripada Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud dengan perkataan waqa'al qawlu alaihim, itu jatuhnya perkataan itu ialah dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud matinya para ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya Quran. Kemudian kata beliau lagi, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka bertanya, mushaf-mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimana dengan yang ada dalam dada-dada atau hafalan manusia? Maka jawabnya, Al-Quran akan diambil pada malam hari, lalu pada pagi harinya mereka kosong daripada Quran, melupakan la ilaha illallah, dan mereka terjatuh pada ucapan jahiliah, juga syair-syair mereka. Hal itu terjadi ketika perkataan ataupun ketetapan telah jatuh ke atas mereka. Mana ringkasnya, bila manusia ni dah huru-hara dari segi laranya, dari segi maksiat, hiburan luar biasa, maka datanglah dabah ini ataupun sejenis haiwan daripada bumi ini. Itu dalil daripada Al-Quran. Mari kita lihat pula dalil-dalil daripada As-Sunnah. Muka surat 321, hadis pertama adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 perkara yang kalau dia dah keluar, maka tidak berguna lagi keimanan bagi orang yang belum beriman, ataupun kebaikan bagi orang yang belum mengusahakan kebaikan. Tulu'un syamsi min maghribiha wad dajjalu wadabatul ardi. Pertama, apabila matahari telah terbit daripada barat. Yang kedua, bila dajjal sudah keluar. Dan yang ketiga, bila keluarnya binatang daripada bumi. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman, bab Az-Zamanul ladzi la yuqbalu fihi al-iman. Hadis yang kedua, Abdullah bin Amru mengatakan, aku telah hafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kulupakan, iaitu Nabi pernah menyebut, inna awwalal ayati khurujan tulu'un syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'ala an-nasi duhan fa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama sekali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu, maka yang lainnya akan berlaku selepasnya dalam waktu yang sangat dekat. Hadis dalam Sahih Muslim. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang ini dalam kitab kita surat 322, tidak ada matannya, kita bacakan untuk berkat. Hadis daripada Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, katanya Nabi telah datang kepada kami. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang, lalu baginda bertanya, ma tazakarun, apa yang kamu sedang sembang-sembangkan? Mereka jawab, kami sedang membicarakan hal kiamat ya Rasul. Maka Nabi pun bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehinggalah kamu melihat 10 tanda yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebutkan, pertama sekali asap, yang kedua dajjal, yang ketiga keluarnya binatang, yang keempat terbitnya matahari daripada barat, yang kelima turunnya Nabi Isa, yang keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh, ke-8 dan ke-9 3 penenggelaman yang berlaku di timur dan di barat Jazirah Arab, dan yang ke-10
adalah keluarnya api dari Yaman yang akan menghalau manusia ke sebuah tempat berkumpul. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Dan ada hadis lain daripada versi Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wad dukhanu wad dajjalu wa dabatul ardi wa yajuju wa ma'juju wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qu'ratin adnin tarhalun nasa. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehingga engkau melihat 10 tanda. Pertama, kedua dan ketiga adalah penenggelaman di timur, di barat dan di jazirah Arab. Yang keempat, keluarnya asap daripada bumi, daripada langit. Yang kelima, Dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang dari bumi. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelapan, matahari terbit daripada barat. Dan yang kesembilan, api yang keluar dari lembah ataupun jurang Adnin yang akan menghalau manusia. Dan dalam riwayat yang lain, wal ashiratu nuzulu Isa bin Maryam. Dan yang ke-10, turunnya Isa bin Maryam. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan tentang tanda-tanda besar kiamat disebutkan di antaranya binatang, dan pada sebahagian lain disebutkan binatang bumi. Mungkin ada yang tanya kenapa hadis tadi berbeza dengan hadis yang kemudian. Ini kita dah bincangkan ketika mula-mula memasuki bab tanda akhir kiamat, iaitu hadis-hadis tentang tanda-tanda besar kiamat ini dia berbeza-beza redaksinya. Tidak ada ketetapan mana yang dulu, mana yang selepas. Selesai. Hadis yang keempat, muka surat 322, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Takhrujud dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim thumma yaghmuruna fikum hatta yashtariya ar-rajulul ba'ira fayaqul mimman ishtaraitahu fayaqul ishtaraituhu min ahadil makhattiyina. Akan keluarlah binatang, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kamu. Sehingga ada seorang yang membeli unta, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, aku membelinya daripada seorang yang hidungnya ada tanda. Hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis yang kelima, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali sittan wa dzakara minha dabatal ardi. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang 6 perkara. Dan baginda disebutkan salah satunya adalah dabatal ardi, iaitu binatang dari bumi. Hadis dalam Sahih Muslim. Yang keenam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Takhruju dabatu wa ma'aha 'asa Musa wa khatamu Sulaimana fatakhtimul kafira. Qala Affanu ahadu ruwatil hadithi anfal kafiri bil khatami wa tajlu wajhal mu'mini bil 'asa hatta inna ahlal khiwani la yajtami'una ala khiwanihim fayaqulu hadha ya mu'minu wa yaqulu hadha ya kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu dia akan memberikan tanda ataupun cap tanda pengenal kepada seseorang. Pertama sekali diberikan kepada orang kafir. Lalu salah seorang perawi yang mendengar hadis ni namanya Affan. Kata dia, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan cahaya yang memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat. Sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Mereka ni berkata, wahai orang-orang beriman. Orang lain pula, orang-orang kafir. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Maknanya nanti akan berlaku satu suasana, orang Islam dengan bukan Islam ada tanda pada muka mereka. Muka orang Islam akan bercahaya kerana kena cop dengan tongkat Nabi Musa. Adapun bagi seorang yang bukan Islam, hidungnya ada tanda kerana diberi cop daripada cincin Nabi Sulaiman. Macam mana rupanya? Wallahu a'lam. Cuma dalam hadis ni disebutkan Affan. Affan ni bukan Osman bin Affan, tapi Abu Usman. Affan bin Muslim bin Abdullah As-Sifar Al-Basri. Bukannya Osman bin Affan. Dia ni seorang yang thiqah sabtan hujjatan. Hadisnya kalau ada nama dia diterima sebagai hujjah dan dia banyak meriwayatkan hadis.
Baik, seterusnya yang kedua, kita selesai susunan hadis-hadisnya. Yang kedua, muka surat 323, rupa binatang dari perut bumi. Para ulama berbeza pendapat tentang jenis binatang bumi ini. Pertama, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, pendapat yang pertama bahawa binatang tersebut adalah anak unta yang baru berpisah susu, iaitu dari unta Nabi Saleh. Dan inilah pendapat yang paling tepat. Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Beliau mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan tentang binatang. Lalu baginda menyebutkan satu hadis yang mana dalam tu diungkapkan lam yar'ihim illa wahya targhaw baina rukni wal maqami. Kalau kita rujuk dalam Minhatul Ma'bud Tartib Musnad At-Tayalisi bab khurujud dabah, lafaznya adalah tarnau, bukannya targhaw. Tapi kita ikut apa yang ada dalam kitab ni. Mereka tidak mengembalakan unta, melainkan hanya bersuara di antara rukun dan juga makam. Rukun ni rukun Yamani dan makam Ibrahim. Yang menjadi dalil adalah ungkapan sabda Nabi targhaw. Sementara ar-ragha adalah suara yang hanya ditujukan untuk unta. Hal itu ketika unta Nabi Saleh dibunuh, maka unta itu lari. Lalu batu terbuka sehingga dia masuk ke dalamnya. Akhirnya menutupi unta ini dan dia berada dalam unta itu dan di dalam batu itu, dan dia akan keluar satu hari nanti dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Al-Qurtubi dalam Tazkirah mengatakan wazkur khuruja fasili naqati salihin yasimul wara bil kufri wal iman. Dan ingatlah ketika keluarnya unta Nabi Saleh yang akan memberikan tanda mana yang kafir dan mana orang yang beriman. Pendapat Al-Qurtubi yang menganggap pendapat ini sebagai pendapat paling yang kuat, kata tuan kitab, perlu dipertimbangkan. Ini kerana hadis yang dijadikan landasan oleh Al-Qurtubi dengan sanadnya terdapat perawi yang matruk ataupun kita tinggalkan hadisnya. Demikian juga dijelaskan pada sebahagian kitab hadis lafaz tadnau ataupun tarbau sebagai pengganti dari lafaz targhaw, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Jadi ini pendapat yang pertama. Kita berlepas diri daripada perbahasan ya ataupun tidak, tapi ianya sebahagian daripada pendapat yang dipegang, iaitu binatang yang akan keluar nanti adalah unta Nabi Saleh. Bagi tuan-tuan yang pernah mendengar cerita Nabi Saleh ini, Nabi Saleh diutuskan kepada satu kaum, yang mana kaum ini Allah uji, dikurniakan pada mereka satu unta dari surga, dan mereka diamanahkan untuk jaga unta ini. Ringkas cerita, mereka tak jaga, akhirnya dia buat khianat pada unta ni. Unta ni disembunyikan dalam, dan selebihnya ada dalam Quran cerita ini. Jadi unta inilah yang akan keluar balik dan disebut oleh Qurtubi sebagai dabatil ard. Ini pendapat pertama, selesai. Pendapat yang kedua adalah binatang tersebut adalah al-jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Saya fikir tuan-tuan puan-puan pernah dengar cerita ini, iaitu hadis riwayat Amir ibnu Syarahi Hamdan daripada Fatimah binti Qais, iaitu Fatimah dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita jassasah ini, dan kita dah ulas panjang lebar semasa membahaskan tentang sifat Dajjal dan hadis-hadis yang menjelaskannya. Muka surat 214 dulu kita dah bahaskan. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, pendapat ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Amru bin Al-As. Antara ulama yang mengatakan bahawa binatang bumi ini adalah jassasah adalah Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya. Tentang al-jassasah ini dalam hadis Tamim, tiada sebarang petunjuk bahawa al-jassasah adalah binatang yang keluar pada akhir zaman. Dalam hadis itu hanya disebutkan bahawa Tamim Ad-Dari jumpa seekor binatang dengan bulu yang banyak. Jadi beliau bertanya kepada makhluk ini, faqalu wailaki ma anti, faqalat anal jassasah. Jadi Tamim Ad-Dari jumpa, dia tanya, awak ni apa? Makhluk tu jawab, aku adalah pengintip rahsia ataupun jassasah.
tak disebutkan apa-apa keterangan tentang dia akan bangkit jadi dabatul ard, tidak ada. Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga kitab Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi, dinamakan Al-Jasasah kerana kerja dia hanyalah mencari-cari berita. Jadi ini menunjukkan bahawa binatang itu bukanlah Al-Jasasah yang kerja hakiki jasasah adalah mencari berita. Tetapi dalam dabatul ard yang Nabi sebutkan, kerjanya cok tanda pada muka orang. Jadi dia punya manual prosedur kerjanya sudah berbeza. Itu pandangan daripada tuan kitab. Selesai. Yang ketiga, pendapat tentang apakah jenis-jenis binatang ini. Yang ketiga, ia adalah ular yang menjaga dinding Kaabah yang disambar oleh helang ketika orang-orang Quraisy hendak membangunkan Kaabah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi telah menyandarkan pandangan ini kepada Ibnu Abbas yang dinukil dari kitab An-Niqash. Namun beliau tidak pula menyatakan sumbernya. Dan juga disebutkan hal ini oleh Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Itu boleh rujuk dalam tafsir Asy-Syaukani. Jadi kata tuan kitab, ada dicatatkan tapi tidak ada keterangan daripada mana dapat cerita ini. Iaitu kononnya binatang bumi itu adalah ular yang menjaga dinding Kaabah. Kita bincanglah, kita terima. Kita terima sebagai sebahagian pendapat. Selesai. Yang ketiga. Yang keempat, binatang itu adalah manusia yang akan berbicara, berdebat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan kekufuran supaya mereka berhenti. Maknanya dabatil ard ni, kata setengah ulama, orang penceramah agaknya, penceramah asatizah, wallahu a'lam. Tujuannya adalah agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan ataupun hujah yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan ataupun hujah yang nyata. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan pendapat ini mengandungi erti berpalingnya manusia dari penamaan terhadap seorang yang alim atau imam sehingga dinamakan sebagai dabbah ataupun binatang. Hal ini keluar dari kebiasaan para ahli bahasa, juga keluar daripada sikap menghormati para ulama. Ini kata tuan kitab lah. Kata tuan kitab tak sesuai kalau dikatakan orang yang memberi nasihat, memberikan panduan-panduan yang baik, itulah dabatil ard. Sedangkan dabah itu maknanya haiwan, maka tidak ada sikap menghormati orang yang menasihatkan. Itu kata tuan kitab. Tak apa. Yang keempat. Yang kelima, yang dikatakan dabatil ard ni adalah binatang itu adalah isim ataupun nama untuk semua jenis binatang yang melata dan bukan haiwan tertentu yang memiliki pelbagai keajaiban dan keanehan. Ini merupakan pendapat yang diungkapkan oleh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini dalam kitabnya Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah muka surat 177, dan dia menisbahkan pendapat itu kepada tafsir Ibnu Al-Diya' As-Sabil. Namun pendapat ini tidak menyebutkan dalil atau sumber yang dapat dijadikan sebagai satu landasan. Mungkin sahaja yang dimaksud dengannya adalah segala macam bakteria berbahaya yang telah membuat manusia menderita. Jadi bakteria ni, ada bakteria yang boleh membunuh manusia, melukakan, membunuh manusia. Clostridium perfringens, Salmonella, Vibrio, Vulnificus, Staphylococcus aureus dan macam-macam bakteria lagi. Jadi benda-benda halus ini juga disebutkan oleh setengah ulama, antaranya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, itulah dabatul ard. Benda-benda halus ini kita panggil mikroorganisma. Sama ada bakteria, fungus, virus, alga dan apa je. Dan jumlah mereka banyak, 20 kali ganda lebih banyak daripada haiwan binatang yang ada di muka bumi ini. Dan mikroorganisma ini terlalu kecil. Macam lebar virus hanya berukuran kira-kira 0.5 mikron, iaitu 500 nanometer. 1 nanometer itu satu nisbah 1000 mikron. Jadi macam sekarang kita sedang dalam suasana pandemik terbaru, virusnya adalah COVID-19. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak mustahil benda-benda seperti virus, bakteria inilah dabatul ard. Terpulanglah pada saudara-saudari nak menerima pendapat yang mana. Itu tak ada masalah. Ini hanya kita rangkumkan pandangan.
Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Muhammad Fahim Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Namun pendapat ini disanggah oleh tuan kitab kita. Kata dia pendapat ini sangat jauh dari kebenaran atas beberapa alasan. Pertama, kuman ataupun bakteria dia telah ada sejak zaman dahulu kala lagi. Dan kedua-duanya telah menghancurkan tubuh manusia, merosakkan tanaman dan mematikan binatang ternak. Adapun binatang yang menjadi tanda kiamat nanti belum lagi muncul, kata dia. Sebab kalau nak dikatakan bakteria adalah tanda kiamat yang dabatul ard, dia hanya berlaku pada akhir zaman. Jadi kalau bakteria ni dah ada sejak pada zaman Nabi Musa, zaman wabak dulu. Jadi macam mana Nabi sebut benda tu akan wujud akhir zaman? Itu pendapat tuan kitab. Pendapat yang sama dibahaskan dalam Ithaful Jamaah. Yang kedua, kata tuan kitab, bakteria ataupun mikroorganisma biasanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Adapun binatang yang menjadi tanda kiamat, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa dia tidak boleh dilihat. Bahkan Nabi menyebutkan keadaannya bahawa manusia boleh melihatnya nanti. Baginda menyebutkan bahawa binatang tersebut membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman dan beberapa perkara yang telah kita nyatakan sebelum ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa binatang ini memberikan tanda-tanda cop kafir ataupun beriman kepada manusia pada wajah-wajah manusia, sehingga wajah seorang mukmin menjadi sangat jelas. Demikian juga terlihat tanda pada hidung seorang kafir. Dan bakteria dia sama sekali tidak boleh melakukan perkara tersebut. Kalau virus COVID-19 hanya swab korek hidung saja, dia tak ada tanda pada hidung itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nampaknya yang menjadi faktor pendorong mereka untuk berpendapat seperti ini adalah banyaknya pendapat yang disebutkan tentang sifat-sifat binatang ini. Akan tetapi kekuasaan Allah jauh lebih agung. Maka riwayat yang dinyatakan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang wajib diterima. Telah dijelaskan pada sebuah hadis bahawa kedua-duanya akan keluar pada waktu yang berdekatan. Dalam hadis Nabi menyebut, inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabati 'ala nasi duhan wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Sesungguhnya tanda kiamat terakhir yang pertama sekali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang muncul terlebih dahulu, maka yang lain akan mengikut dalam waktu yang terdekat. Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Fizilal Al-Quran dicatatkan, di antara yang memperkuat bahawa binatang ini dapat berbicara dan mengajak manusia berbicara dengan perkataan yang mereka dengarkan dan mereka fahami, adalah diungkapkan di dalam surah An-Naml. Dalam surah ini terdapat beberapa babak dan juga dialog antara sekelompok serangga, burung, jin dan juga Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu dijelaskan adanya binatang dan pembicaraannya dengan manusia sesuai dengan peristiwa yang disebut dalam surah An-Naml secara umum. Kata Syekh Ahmad Syakir, ayat ini secara jelas menyatakan dengan bahasa Arab bahawa dia adalah dabatun. Sementara makna dabatun sudah dikenal di dalam bahasa Arab dan tidak memerlukan kepada takwil lagi, kata Syekh Ahmad Syakir. Baik, selesai. Seterusnya buka muka surat 328. Perkara yang ketiga, tempat keluarnya binatang tersebut. Para ulama berbeza-beza pendapat mengenai tempat keluarnya binatang. Pertama, ada yang mengatakan bahawa binatang itu keluar dari Mekah Al-Mukarramah, dari masjid yang paling mulia. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dalam Al-Awsat dari Huzaifah bin Asid, yang mana beliau merafa'kan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, takhruju dabah min a'zamil masajid fabainahum idza dabatil ardi fabainahum kadzalika idza tasadda'at. Binatang akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk, tiba-tiba bumi bergegar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Kata Ibnu Uyainah dalam Majma' Az-Zawaid,
Binatang tersebut akan keluar ketika Imam Mahdi memimpin sembahyang raya. Seseorang yang diutus untuk mendahului jemaah haji, dan dia dijadikan sebagai orang yang terlebih dahulu pergi untuk mengkhabarkan kepada mereka bahawa binatang tersebut telah pun ada. Dia Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni dia al-Imam al-Hujah al-Hafiz. Dia ni ahli hadis tanah haram, ulama besar. Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya tidak ada Imam Malik dan juga Sufyan bin Uyainah, nescaya ilmu akan hilang dari tanah Hijaz. Ini ulama besar Sufyan bin Uyainah. Itu pendapat pertama. Ya, pendapat yang kedua, tempat keluarnya binatang tersebut adalah binatang itu akan keluar 3 kali. Sekali dia keluar di sebahagian lembah, kemudian dia bersembunyi. Kemudian dia keluar pada sebahagian kampung, dan kemudian baru dia muncul di Masjidil Haram. Ini ada disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Asid, riwayat Al-Hakim, dan disepakati juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Talkhisul Mustadrak, juga dari Huzaifah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Al-Hakim. Akan tetapi dalam sanad riwayat ini ada Talhah bin Amru Al-Hadrami, dan kata tuan kitab dia ni dhaif, dan masih ada beberapa pendapat lagi yang tidaklah disebutkan oleh tuan kitab. Antaranya menerusi kitab At-Tazkirah, Al-Isya'ah dan juga Lawami'ul Anwar. Dan sebahagian besar menyebutkan bahawa tempat keluarnya binatang ini adalah daripada tanah haram Mekah. Jadi ini pendapat yang paling ramai para ulama, iaitu binatang ini akan keluar daripada Mekah. Yang keempat, ini muka surat 329. Apakah yang dilakukan oleh binatang tersebut? Baik, jika binatang yang besar ini keluar, maka dia akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dan juga kepada orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, maka binatang itu akan memberikan tanda pada wajahnya sehingga wajahnya menjadi bersinar, dan itu adalah tanda keimanan. Sementara bagi orang kafir, maka binatang itu akan memberikan tanda di hidungnya sebagai tanda menunjukkan dia adalah orang kafir. Baik, apakah makna binatang itu mengajak berbicara, mengajak bersembang? Dijelaskan dalam ayat firman Allah, akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, yang akan bercakap kepada mereka. Surah An-Naml ayat 82. Para ulama tafsir dia berbeza pendapat tentang apa makna tukallimuhum ini. Pertama, kata ulama, ada yang mengatakan tukallimuhum ini adalah tunabbi'uhum, dia akan mengajak berbicara. Bagaimana rupa? Wallahu a'lam. Dan pendapat ini berlandaskan kepada qiraat Ubay bin Ka'ab. Selesai. Pendapat yang kedua, yang dimasukkan tukallimuhum ini adalah binatang ini akan mencederakan kita ataupun melukakan kita. Pendapat ini diperkuat dengan qiraat taklimuhum, dengan huruf ta yang difathahkan dan huruf kaf yang disukunkan. Diambil dari lafaz al-kalmu, maknanya adalah luka. Qiraat seperti ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Jadi maknanya adalah binatang ni akan memberi tanda kepada kita. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Asy-Syaukani, ada dijelaskan. Dan pendapat ini diperkuat dengan hadis Abu Umamah bahawa Nabi SAW bersabda, takhruju dabatu fatusimun nasa ala kharatimihim. Binatang itu akan keluar dan akan memberikan tanda pada hidung-hidung manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga pendapat lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, kedua-dua perbuatan itu akan dilakukan oleh binatang ini. Dia akan bercakap dan dia akan mencederakan atau memberikan tanda kepada kita. Kata Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir, dan ini adalah pendapat yang bagus, tidak ada kontradiksi di antaranya. Persoalan, ulama bincang apakah perkara yang akan dicakapkan, diperkatakan oleh binatang ini. Adapun perkataannya kepada manusia adalah annana sakanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Ini adalah qiraat bagi majoriti ahli qiraah Kufah dan sebahagian ahli qiraat. Sebahagian ahli qiraat khususnya di Basrah
yang membaca dengan hamzah yang difathahkan, iaitu anna, maknanya adalah, iaitu binatang tersebut memberitahu mereka bahawa manusia sebelumnya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Itu skrip yang akan dibacakan. Dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Asy-Syaukani dicatatkan, adapun qiraat majoriti penduduk Hijaz, Basrah dan juga Syam, maka mereka gunakan hamzah yang dikasrahkan, iaitu inna, sebagai permulaan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi maknanya mengajak bicara kepada mereka dengan sesuatu yang menjelekkan mereka atau dengan kebatilan segala agama selain daripada Islam. Kata Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari, yang benar dari pendapat tentang hal ini bahawa kedua-dua qiraat itu memiliki makna yang saling berdekatan dan kedua-duanya banyak digunakan di pelbagai negeri Islam. Baik, selesai tanda kiamat yang ke-8, iaitu keluarnya binatang daripada bumi. Dan sekarang kita akan terus masuk kepada muka surat 331, iaitu tanda-tanda terakhir hari kiamat, yang merupakan bab terakhir sebelum tanda terakhir, perbahasan terakhir kitab kita ini. Saya cuba nak menghabiskan kitab ini pada hari ini, insya-Allah. Tanda yang ke-9, muka surat 331, iaitu api yang mengumpulkan manusia. Di antara tanda kiamat lagi ialah keluarnya api besar yang merupakan tanda hari kiamat yang besar dan terakhir, serta merupakan tanda pertama yang menyatakan kiamat dah pun, it's kiamat. Begitulah, kiamat dah kita, kiamat lah. Itulah api yang mengumpulkan manusia. Yang kedua dibahaskan tempat keluarnya. Banyak riwayat yang menunjukkan bahawa api tersebut akan keluar dari Yaman, iaitu dari jurang Adnin. Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, Adnin ni adalah, ataupun Eden, adalah sebuah kota terkenal di Yaman, iaitu di sebelah selatan Jazirah Arab. Daerah tersebut terletak di lautan Hadramaut dan sekarang dinamakan Laut Arab. Dalilnya dijelaskan dalam hadis Huzaifah bin Asid ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat. Di dalamnya ada sabda Nabi, wa akhiru zalika narun takhruju minal yamani tadrudun nasa ila mahsyarihim. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menghalau manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain, hadis yang kedua, wa narun takhruju min qa'rati adnin turahhilun nasa. Dan api yang keluar dari jurang Adnin yang menggiring manusia. Baik, itu tempat keluarnya. Seterusnya kita lihat cara api mengumpulkan manusia. Ini muka surat 333. Ketika api yang besar tersebut muncul dari Yaman, maka ia akan tersebar di bumi dan akan menghalau manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Dan orang-orang yang dihalau itu atau digiring itu terbagi kepada 3 kelompok. Dia berbarislah ramai-ramai. Baik tu kita musim-musim PKPB ni banyak berbaris. Masuk masjid berbaris, masuk mall berbaris, masuk mana-mana berbaris. Latihan lah sebelum dihalau oleh api. So ada baris juga. Pertama, kelompok yang penuh sukacita. Mereka makan, berpakaian dan menaiki kenderaan. Kelompok yang kedua, kelompok yang kadang berjalan, kadang naik kenderaan. Kadang berjalan, kadang naik kenderaan. Dan mereka saling berganti-ganti naik kenderaan. Kalau naik unta, dia akan ganti-ganti naik unta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin. 2 orang atas unta, kemudian 3 orang atas unta. Dan sampai Nabi sebut wa ashratun ala ba'irin, dan 10 orang di atas kenderaan saling berganti-ganti. Ini zaman Nabi sebut unta, zaman kita kereta GMC, macam-macam lah, berganti-ganti. Hal ini berlaku, kata ulama, kerana sedikitnya kenderaan ketika itu. Itu yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang dihalau oleh api, mereka akan dihalau oleh api dari arah belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka dia akan dimakan oleh api. Antara hadis yang menjelaskan berkenaan cara api ini menggiring manusia adalah, pertama, hadis daripada Abu Hurairah
yuhsyarun nasu ala thalathin tara'iqa raghibina wa rahibina wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa ashratun ala ba'irin wa yahsyuru baqiyatuhum naru taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tamsi ma'ahum haitsu amsu. Kata Nabi, manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Dan selebihnya diiring oleh api. Dan api ini akan selalu bersama mereka ketika mereka berehat, ketika mereka bermalam, waktu pagi ataupun waktu petang. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Ar-Riqa, Bab Al-Hasyr, dan juga Sahih Muslim, Kitab Al-Jannah wa Sifatun Na'imiha. Hadis yang kedua, riwayat Huzaifah bin Asid, beliau mengatakan, Abu Dzar berdiri lalu mengatakan, Ya Bani Ghifarin, qulu wa la takhtalifu, fa inna as-sadiqal masduq haddathani anna an-nas yuhsyaruna ala 3 afwajin fauju rakibina ta'imina kasina. Wahai Banu Ghifar, bersatulah, jangan kamu berselisih, kerana sadiqul masduq telah bersabda kepadaku, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam 3 kumpulan. 1 kelompok berpakaian, diberi makan dan ada kenderaan. Wa faujun yamshuna wa yas'auna wa faujun tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ila an-nari. 1 lagi kelompok berjalan dan berlari, dan 1 lagi kelompok wajah-wajah mereka diseret oleh malaikat dan diiring menuju ke arah api. Faqala qailun minhum hadzani qad arafnahuma fama balul ladzina yamshuna wa yas'auna. Lalu seorang daripada yang mendengar ucapan itu bertanya, 2 kelompok ini kami kenal, bagaimana kelompok orang yang berjalan dan berlari? Baginda pun menjawab, yulkillahul afata ala zahri hatta la yabqa zahrun hatta inna rajula la yakunu lahul hadiqatul mu'jibatu fayu'tiha bisyarifi zatal qatabi fala yaqdiru 'alaiha. Baginda menjawab, Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang-binatang tunggangan mereka, sehingga mereka tidak ada lagi binatang untuk digunakan. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus akan sanggup menukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana, akan tetapi orang tersebut takkan mampu juga memilikinya. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan An-Nasai. Itu yang ketiga. Yang keempat, bumi tempat berkumpul. Ini muka surat 335. Manusia akan dikumpulkan pada akhir zaman, maka negeri Syam inilah yang merupakan Ardul Mahsyar. Negeri Syam ni Lebanon, Palestin, Syria, Jordan. Sebagaimana dijelaskan dalam pelbagai hadis sahih, di antaranya pertama, Ibnu Umar ketika menjelaskan keluarnya api, di dalamnya diungkapkan, kami bertanya, Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Baginda menjawab, hendaknya kamu berkumpul di Syam. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi dari ayahnya, hahuna tuhsyarauna, hahuna tuhsyarauna, hahuna tuhsyarauna salasan, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan. Di tempat inilah kamu akan dikumpulkan dengan berkenderaan, berjalan dan diseret di atas muka atau wajah kamu. Kata Ibnu Abi Bakir, lalu baginda memberikan isyarat ke arah Syam, kemudian bersabda, di sinilah kamu akan dikumpulkan. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga, riwayat At-Tirmizi daripada Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari datuknya, dia bertanya, Ya Rasulullah, ke mana engkau akan memerintahkanku? Mana nak pergi nanti ke mana? Baginda menjawab, pergi ke sana. Dan Nabi mengisyaratkan ke arah Syam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, riwayat Ahmad dan juga Abu Daud daripada Abdullah bin Amru, satakunu hijratun ba'da hijratin
yanhazun nasu ila muhajiri Ibrahim la yabqa fil ardi illa shiraru ahliha talfidhuhum arduhum taqzaruhum nafsullahi tahshuruhumun naru ma'al qiradati wal khanaziri tabitu ma'ahum idza batu wa taqilu ma'ahum idza qalu wa ta'kulu man takhallafa. Akan ada hijrah selepas hijrah. Manusia pergi menuju ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Tidak tinggal di bumi kecuali orang-orang yang buruk perangainya. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian juga zat Allah akan benci kepada mereka. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Api akan selalu bersama mereka ketika mereka bermalam atau ketika mereka beristirahat. Dan api itu akan memakan orang-orang yang tinggal. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Ibnu Hajar, diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas. Barang siapa meragukan bahawa mahsyar itu di sini, yakni Syam, maka bacalah permulaan surah Al-Hasyr. Rasulullah ketika itu bersabda kepada mereka, keluarlah kamu. Mereka bertanya, keluar ke mana? Nabi menjawab, keluarlah ke tempat bumi berkumpul. Menjadi sebab dijadikan Syam sebagai tempat berkumpul kerana keamanan dan keimanan pada akhir zaman akan berada di Syam ketika fitnah begitu banyak. Telah diriwayatkan dalam pelbagai hadis sahih yang menjelaskan keutamaan untuk tinggal di Syam. Hadis pertama di antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda. Beliau berkata, Nabi pernah bersabda, bainama ana naimun idza raaitu umudal kitabi uhtumila min tahti ra'si fadhanantu annahu madhhubun bihi faatba'tuhu basari fa'umida bihi ila asy-syami ala wa innal iman hina taqa'al fitanu bisyam. Ketika aku sedang tidur, kata Nabi, tiba-tiba saja aku melihat halaman Al-Quran di bawah kepalaku. Lalu aku mengira bahawa ia dibawa pergi. Kemudian mataku terus mengikutinya sehinggalah ia diletakkan di Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman akan berada di Syam ketika banyak terjadinya fitnah. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis yang kedua, At-Tabrani meriwayatkan daripada Abdullah bin Hawalah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ra'aitu lailata usriya bi umudan abyada ka'annahu liwa'un tahmiluhu al-malaikatu faqultu ma tahmiluna qalu umudal kitabi umirna an nada'ahu bisyami. Ketika aku diisrakan, aku melihat satu lembaran putih seakan-akan ia adalah bendera yang dibawa oleh malaikat. Lalu aku bertanya, apa yang kamu bawa? Mereka menjawab, lembaran kitab. Kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Hawalah. Dia berkata, Nabi bersabda, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadatan, jundun bisyami wa jundun bil yamani wa jundun bil iraq. Qala ibn Hawalah, khair li ya Rasulullah in adraktu zaka. Qal alayka bisyam fa innahu khiratullah min ardihi yajtabi ilaihi khiratahu min ibadihi fa in abaitum fa alaikum biyamanikum wasqu min udhrikum fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyami wa ahli. Kegentingan akan menjadikan kamu beberapa pasukan yang bermacam-macam, pasukan di Syam, pasukan di Yaman dan pasukan di Iraq. Ibnu Hawlah pun bertanya, kalau aku bertemu keadaan ini, apa pilihan aku nak pergi ya Rasulullah? Nabi jawab, hendaklah kamu pergi ke Syam kerana ia adalah bumi pilihan Allah yang dipilihkan bagi hambanya yang terpilih. Jika kamu tidak menginginkannya, maka tinggallah di Yaman dan minumlah dari kolam kamu, kerana sesungguhnya Allah telah menyerahkan Syam dan penghuninya kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang keempat, Nabi pernah mendoakan Syam dengan keberkatan, dan hal ini kita jumpa dalam sahih daripada Ibnu Umar. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, limpahkan keberkatan untuk Syam, limpahkanlah keberkatan untuk Yaman. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun kata tuan kitab, Abu Ubayyah mengingkari bahawa Syam adalah tanah mahsyar. Dia berkata pendapat yang membataskan tanah mahsyar adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada dalil kitab, as-sunnah dan juga ijma'. Bahkan Al-Quran juga menentangnya.
Kata beliau, firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Surah Ibrahim ayat 48. Maka tanah Syam yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi, sebab akan diganti dengan bumi yang lain. Kata Tuan Kitab, ungkapan tersebut dapat dijawab dengan banyaknya dalil yang menunjukkan bahawa tanah mahsyar adalah Syam, dan telah dijelaskan dengan panjang lebar. Faktor pendorong beliau mengatakan seperti itu adalah keyakinannya bahawa perhimpunan ini terjadi di akhirat dan bukannya di dunia. Kami akan jelaskan dalam pembahasan berikutnya bahawa mahsyar itu terjadi di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam nas-nas yang sahih. Baik, yang kelima. Yang kelima ini iaitu pengumpulan di dunia. Dan ini adalah yang terakhir sekali. Pengumpulan yang dimaksudkan dalam pelbagai hadis terjadi di dunia. Yang dimaksud oleh hadis-hadis itu bukanlah dikumpulkan setelah hari berbangkit daripada kubur. Al-Qurtubi menyatakan bahawa Al-Hasyar maknanya adalah berkumpul, dan hal itu terjadi 4 kali. 2 kali di dunia, 2 kali di akhirat. Adapun Al-Hasyar di dunia, pertama ketika mengusir pengusiran Bani Nadir ke Syam. Yang kedua, dikumpulkan manusia sebelum hari kiamat di Syam, dikumpulkan oleh api yang disebutkan dalam hadis. Pendapat yang menyatakan bahawa pengumpulan ini terjadi di dunia adalah sesuatu yang disepakati oleh majoriti para ulama, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar. Sementara sebahagian ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Hulaimi berpendapat bahawa Al-Hasyar tidak terjadi di dunia, tapi ia hanya terjadi di akhirat. Seterusnya, Ibnu Hajar menyebutkan bahawa sebahagian pensyarah Al-Masabih mengatakan bahawa perhimpunan manusia ini adalah dari kubur setelah mereka dibangkitkan dengan kubur, dengan alasan pertama bahawa Al-Hasyar ataupun pengkumpulan itu bila diucapkan secara mutlak dalam syarak, maka yang dimaksudkan ialah penghimpunan manusia setelah dibangkitkan daripada kubur selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, bahawa pembahagian atau pengelompokan manusia sebagaimana disebutkan dalam riwayat itu tidak jelas menunjukkan ke Syam, kerana orang yang berhijrah itu tidak boleh jadi dengan perasaan berharap atau takut atau dengan perasaan harap-harap cemas. Yang ketiga, bahawa perhimpunan orang-orang yang tersisa dan dihalau oleh api menuju ke arah Syam serta menetap di sana, tidak lagi meninggalkannya, merupakan perkataan yang tidak dapat dipegang dan tidak dapat menetapkan berkuasanya api di dunia terhadap orang-orang yang celaka tanpa adanya dasar yang dapat dipegang. Yang keempat, bahawa hadis itu saling menafsirkan antara sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Tersebut dalam riwayat-riwayat Hasan dari Abu Hurairah, dari riwayatkan pula oleh Baihaqi dari jalan daripada Ali bin Zaid dari Aus bin Abi Aus dari Abi Hurairah dengan lafaz salasan 'ala dawabi wa salasan yansiluna 'ala aqdamihim wa salasan 'ala wujuhihim. Kamu akan terbahagi menjadi 3 kelompok, ada yang seperti binatang melata, ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang diseret mukanya. Persoalan muka surat 341, bila akan terjadi? Imam An-Nawawi berkata, para ulama mengatakan perhimpunan ini terjadi pada saat menjelang berakhirnya kehidupan dunia, beberapa detik momen sebelum terjadinya kiamat dan sebelum ditiupkan sangkakala. Berdasarkan sabda Nabi, tahsyuru baqiyatuhumun naru tubitu ma'ahum wa taqilu wa tusbihu wa tumsi. Mereka yang tertinggal akan dikumpul, dihalau oleh api. Api itu terus menyertai mereka pada waktu malam, siang, pagi dan juga pada waktu petang. Siapa yang akan dikumpulkan? Surat terakhir 342, konteks hadis-hadis ini menunjukkan bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan orang-orang yang masih hidup pada masa akhir kehidupan dunia dari segenap penjuru bumi ke tempat mereka dikumpulkan, iaitu negeri Syam. Semua ini menunjukkan bahawa peristiwa ini terjadi pada akhir zaman, yang mana makan, minum, berkenderaan dilakukan di atas kenderaan. Sedangkan orang yang tinggal, maka dia akan dibinasakan oleh api. Seandainya peristiwa ini terjadi selepas manusia dibangkitkan dari kubur, iaitu selepas ditiupkan sangkakala pada kali kedua, nescaya sudah tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi binatang yang boleh dijual beli, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakaian dan lain-lain lagi. Soalannya, bagaimanakah cara pengumpulan? Adapun pengumpulan manusia jahat, maka terdapat hadis-hadis yang telah menerangkannya. Antaranya adalah manusia akan dikumpulkan
dihalau oleh api itu sampailah ke tempat bernama Syam. Dengan demikian maka jelaslah bahawa perhimpunan atau pengumpulan ini terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Barang siapa yang berpendapat bertentangan dengan ini, maka dia telah mengesampingkan kebenaran. Wallahu a'lam. Maka begitulah saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita berkenaan tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar, yang mana kita telah pembesiaran begitu lama sekali, sejak daripada tahun yang lepas, kita panggil 2019 BC. BC itu bukan before Christ, before Corona. Tahun 2019 before Corona, sampailah after Corona, dan sampai penyudah anak murid kita pun semua menonton daripada talian saja. Jadi kitab kita dah pun selesai. Kita akan adakan perbincangan lagi dengan Pusat Kutipan Zakat. Apakah kitab-kitab yang akan kita bahaskan pada kesempatan akan datang. Minggu depan tidak ada pengajian kerana masih belum diputuskan kitab apa yang kita nak bahaskan. Jadi sebelum kita menutup kitab, wajar untuk kita memanjatkan doa. Dan kalau amalan orang-orang dahulu, orang-orang yang belajar tradisional agama ini, mereka akan taruh kitab yang mereka pelajari ini di atas kepala sepanjang masa. Sebab kalau ikut kajian daripada Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, dia ni fellow di Oxford Center for Islamic Studies. Kalau orang universiti dia pakai mortarboard yang ada bulu itu. Mortarboard ni asalnya adalah kitab yang dijunjung atas kepala selepas daripada khatam sesebuah kitab pengajian. Maka baik itu anak-anak muda kalau konvo, jangan baling pula mortarboard itu, ambil gambar. Itu mortarboard itu adalah ganti kepada kitab yang diletakkan, dijunjungkan di atas kepala. Tapi kitab ni berat, tak letak atas kepala. Jadi ayuh kita sama-sama berdoa, minta keberkatan daripada Allah sepanjang kita mengadakan kelas pengajian ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Rabbi faqihna wa faqihu ahlina wa qarabatina lana fi dinina. Ya Allah, fahamkanlah aku dan juga keluargaku dengan kefahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. Ma'a ahlil qatrisna wa zakara. Berilah juga kefahaman agama kepada seluruh rakyat negara kami, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridhaka. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk hidayatmu, jadikanlah kami bersegera mencari redha-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amruka wa asaka. Janganlah kuasakan kepada kami penguasa selain daripada Engkau. Jangan Kau jadikan kami orang yang berpaling dari perintah-Mu dan bermaksiat kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Engkau, wahai Allah, penolong kami, dan sebaik-baik zat yang diserahkan segala urusan. Engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang menghindar segala maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Agung. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syahad alaihim, Allahumma ballaghtu. Ya Allah, saksikanlah bahawa saya telah menyampaikan segala yang mampu kepada seluruh masyarakat. Terima kasih kepada seluruh para pecinta ilmu, khusus juga kepada rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pahang dan Darussalam Melayu Negeri Pahang. Terima kasih semua. Jelatik kedidi tempur merbah, helang belatuk bayan kenari, milik ilahi segala yang indah, sedang yang buruk kelemahan diri, ibu kapur di lembah paya, terbang kelam di cuaca redup. Sirih sekapurlah persembahan saya, moga disimpan seluruh hidup. Sekadar itu, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.